Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dalam Republic Syabak Podcast. Menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah, dalam siri yang ke-16. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kami boleh ditonton di Republic Syabak channel YouTube dan juga di Anchor.fm Republic Syabak. Terima kasih kepada semua yang memberi sokongan. Kita berjumpa di dalam episod yang ke-16 ini. Sebelum kita meneruskan siri Republic Syabak Podcast pada kali ini, terima kasih sekali lagi kepada semua sokongan daripada sidang penonton yang masih memberi sokongan kepada slot-slot ataupun rancangan video-video yang kami terbitkan di Republic Syabak channel YouTube, terutama sekali podcast, dan juga kita ada dua kita kata video yang kita upload, kita konsisten upload sekarang ni, iaitu video podcast dan juga video vlog. Yang masih ditayang sekarang ni ialah vlog Kembara Darussalam, perjalanan tim Republic Syabak ke wilayah Selatan Thai, khususnya Yala dan juga naratif Yala dan juga Patani. Jadi tuan-tuan boleh tonton pada hari Selasa jam 6 petang tayangan premier, dan juga podcast kita ni pada hari Jumaat jam 3 petang. Terima kasih kepada semua yang sentiasa menonton video kami. Panggil kawan-kawan yang lain memberi sokongan. Teruskan menonton, dan jika ada apa-apa komen, boleh komen di bawah ni. Tuan-tuan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, seperti mana yang tuan-tuan tengok di dalam video kita pada siri yang ke-16 ini, bersama dengan saya Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim, Ustaz Abdul Halim bin Muhammad Nur, yang kita jemput khas untuk menemani siri podcast pada siri yang ke-16 ni. Jadi bagi anak-anak murid Ustaz Alim, memang dah kenal biasa dah teman-teman Ustaz Alim. Dan hari ini insya-Allah kita akan bersembang dengan Ustaz Alim. Kita akan lebih mengenali Ustaz Alim dan juga perkongsian-perkongsian yang bermanfaat daripada Ustaz Alim. Ustaz Alim, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Khabar baik Ustaz Rahim. Terima kasih Ustaz Abdul Rahim kerana jemput saya untuk buat program podcast ni dari untuk Republic Syabak ni. Ya. Jadi insya-Allah saya akan tunaikanlah sedikit perkongsian insya-Allah untuk manfaat kita bersama insya-Allah. Ustaz Alim biasa tak dengan podcast sebelum ni? Sebelum ni tak biasa. Ya, tapi bercakap ni memang biasa dah. Bercakap memang biasa lah. Memang bercakap orang rakam program rata dah. Tapi dalam siri podcast ni jarang-jarang. Jarang kita ni lebih pada sembang santai je lah. Sebab kita tengok podcast pun sebelum ni dipelopori ataupun dikuasai oleh aliran yang ni je, aliran agama ni kurang asal. Ya. Setuju. Betul. Tengok biasanya dia macam berbentuk DJ radio kan, dia panggil tetamu jemputan, lepas tu dia sembang dalam ada lancar aliran muzik ataupun sport, sukan, semua ni. Betul, ulasan. Tapi kali ni kita cuba untuk buat yang berbentuk lebih, kita kata ke arah pengisian dunia rohani, pengisian yang bentuk agama. Tapi dalam masa yang sama kita meraihkanlah Republic Syabak ni masih lagi meraihkan pemuda. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh Ustaz Alim, kan, untuk seperti biasalah tetamu-tetamu kita sebelum ni, kalau kemunculan sulung di Republic Syabak ni awalnya dimulakan dengan pengenalan latar belakang lah, kenal dulu. Macam mana Ustaz Alim, kalau boleh kongsikan Ustaz Alim dah asal daripada mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Jadi untuk pengenalan siri ini, saya taruhlah sikit diri saya. Kan, Abdul Halim bin Muhammad Nur berasal dari Kelantan, yang dilahirkan di Kelantan, Pasir Putih Kelantan lah. Dari pendidikan awal di sekolah rendah Kamil 1 lah di Kelantan. Sekolah yang Pasir Putih lah. Di Pasir Putih ni sekolah yang agak masyhur lah. Sekolah rendah Kamil 1.
kan, melahirkan ramai lah tokoh-tokoh di Kelantan. So ni biasa di Pasir Putih kalau zaman 70-an 80-an tu memang top lah sekolah Kamil ni. Dia ada sekolah rendah, sekolah menengah. Lepas tu saya sambungkan pengajian saya menengah ni di sekolah kami juga pada awal tahun. Oh, dia ada rendah dan menengah lah. Dia ada sekolah menengah kami, sekolah rendah kami. Lepas tu saya sambung, saya dapat tawaran ke MRSM lah. Kan MRSM pergi ke balik pulau pada masa tingkatan 1. Jadi balik pulau ni dia kampus dia apa, sekolah tu tak siap lagi, bukan kampus lah, sekolah tapi sekolah kan. MRSM ni tak siap lagi di balik pulau. First batch. Kami ni kira macam second batch lah, sebab first batch tu dia tumpang di, tak silap saya, di MUA, di MRSM MUA. Dia dah ada batch dia pemilihan tu pelajar tu. Jadi kami ni yang kedua, batch yang kedua. Tapi tumpang di MRSM lain. Di camp terendah Melaka. Tapi nama dia MRSM balik pulau. Ditawarkan lah mengikut tawaran, surat tawaran tu. Duduk di terendah Melaka, jauh kan. Dia tumpang 2 bulan. Lepas tu pada tahun awal 84 lah yalah tahun 1984. Camp sekolah tu dah siap boleh gunakan. Tapi masa tu kami pergi dalam keadaan masih dalam pembangunan lah. Tengah ada buat dengan ada apa, jentera-jentera untuk pembinaan, tapi digunakan lah. Itu tahun 1984 di balik pulau. Masa tu jadi ada 2 batch lah, tingkatan 3 dan tingkatan 2. Kami masa tu berarti tingkatan 2 lah. Masuk tingkatan 2 di balik pulau tu. Kira, tapi kalau yang menggunakan MRSM hak baru tu kira awal lah, kita pioneer lah kat batch tu. Yang awal. Lepas tu 2 tahun saja di sana. Lepas tu dia reshuffle balik lah. Mungkin sekolah tu dia buat menengah atas saja. Lepas tu saya ni dipindahkan ke MRSM Pekala Cepa, Kota Baru, Kelantan. Balik main ke Kelantan balik. Kelantan balik. Jadi itulah sampai habis di Kelantan. Sampai habis lah. Sebenarnya di Kelantan ni kita biasa familiar, sebab yang majoriti yang sekolah tingkatan 4 pada masa tu, yang berada di tingkatan 4 tu majoriti ialah bekas pelajar-pelajar sekolah rendah Kamil di Pasir Putih. Jadi zaman tu top lah 5A. Dia A adalah penilaian apa, dipanggil penilaian darjah 5. Jadi yang top 5A 4A dapat pergi MRSM. Jadi ramai lah yang Kamil lah. Daripada sekolah rendah Kamil 1 di Pasir Putih tu pergi ke sana. Jadi berjumpa kawan-kawan lama juga. Macam balik ke sekolah lama balik. Jumpa kawan-kawan lama kat sekolah rendah sekali. Sampai SPM. Sampai SPM. Lepas tu di SPM tu lah, sampai SPM. Lepas SPM saya menyambungkan pelajaran di inilah di apa, ITM lah, dalam bidang pengurusan apa, bisnes, perniagaan dan pengurusan. Dalam pengkhususan dia diploma in banking studies. Jadi di mana ITM mana tu? Di ITM Terengganu, Dungun. Dungun. UiTM lah kalau lah ni. Kalau kan? sekarang UiTM. Sekarang UiTM. Dungun. Surau Hujung, dia surau je dekat dengan pantai sana. Di tahun tu lah, awal tahun 90-an, 89 tengah. Diploma in banking studies. Maknanya lepas tu kerja bank lah. Lepas tu kan sambung lagi kan macam mana? Kan habis lah kan? Sempat lah kerja bank. Kerja bank. Jadi lepas habis tu cuma saya ni kira macam dari segi tukar aliran lah sebenarnya. Kalau orang tanya kita ni sekolah menengah, sekolah apa? Sekolah agama ke sekolah apa kan? Tapi tak ada pun sekolah asrama penuh lah macam tu kan. Dari segi pengajian pun dalam sekolah menengah pun kita pun tak
tak ambil lah pendidikan Islam. Yalah, aliran agama Kan ada dia pilihan, tapi masa tu kita pun tak wajib tu. Tak boleh pilihan. Jadi saya ambil ambil subjek lukisan, perdagangan. Tak ambil pendidikan Islam. Tak ambil langsung. Tak ambil. Belajar tu belajar. Ni wajib kan. Kalau kita ni masa tu tak wajib. Tak wajib. Untuk SPM dia boleh pilih. Cuma kita ambil jadi kita boleh pergi kursus tu, maknanya memang kursus inilah akademik, kita panggil kursus akademik, bukan agama lah, bukan usul dengan syariah lah. Tapi Ustaz Alim, kalau orang yang baru dia kenal Ustaz Alim, mestilah tak sangka tengok kan. Macam mana boleh kalau dengar kata mengaji ITM, bukan Ustaz Alim, bukan orang yang baru kenal, orang yang lama pun tak ni kan. Dia terkejut. Dia terkejut. Kalau main daripada sekolah dulu MRSM sekali tak apalah kan. Lama pun dia terkejut dengan macam mana boleh jadi macam ni kan. Dia tukar bidang. Persoalan tu kan, macam mana Ustaz Alim boleh dah biasa kata keluar daripada diploma tu kemudian kerja dah. Dan kerja lama mana? Nampak kerja setahun lebih. Dan bukan gaji lah. Dan di bank mana tu? Masa tu dia Arab Malaysian Finance. Arab Malaysian Finance. Lama tu tak dengar. Dia tak dengar. Dia sekarang Ambank. Sekarang jadi Ambank. Arab Malaysian Finance. Masa tu Bank Bumi Putra, Arab Malaysian Finance yang masyhur lah kan. Di Kelantan ke? Di Kelantan, di Kota Baru, di Pasir Putih. Kebetulan masa tu di Pasir Putih nak buka satu cawangan kan. Satu cawangan baru lah. Jadi saya ni ditugaskan di situ lah kan. Macam mana boleh berubah tu? Macam mana boleh tukar dia? Pertama sekali macam ni lah cerita dia, benda ni kita kata hidayah kan. Hidayah ni milik Allah kan. Jadi hidayah ni mungkin datang kepada kita tahu perubahan dalam kehidupan kita kan. Mungkinlah berkat doa orang tua dulu kita kan. Kan mungkin orang tua lah. Saya pun bila saya tanya kan, kembali atau bahkan keluarga, bila kita dah dewasa dah kan, kita tanya mungkin keluarga kita ni dia segi suka keagamaan ni lah kan. Mungkin tok wan kita ke tok kita, ayah mak kita khidmat kepada guru-guru agama, raih kan, orang-orang yang soleh, orang alim. Jadi saya rasa kesan tu. Saya rasa mungkin salah satu sebab dia menamakan saya, apa saya kata, dia menamakan saya Abdul Halim ni kan. Orang Kelantan dia kata, dia panggil alim kan. Jadi dia ada nisbah, dia nak, mungkin dia panggil nak tabarruk ataupun nak berkat tu kan. Alim ni supaya jadi alim. Mungkin kan. Mungkin dia ada sebut-sebutnya tu. Lepas tu mungkin doa mereka. Lepas tu kita macam mana kita berubah. Kita sendiri tu macam mana proses tu? Proses tu saya sendirilah. Saya pun tak ada pun, tak terfikir pun macam ni, keadaan macam ni, perubahan kita kan. Kau lah masa duduk di ITM tu duduk ikut selalunya masa tu duduk ikut pengajian. Ya, macam dia masa sekolah menengah tak nampak lagi saya perubahan ketara, biasa saja. Habis sekolah menengah pun kan ngaji, habis sekolah menengah tu ya biasa. Tapi saya ingat lagi lah, saya di kampung tu tempat ngaji Quran tu, saya ingat masa kita umur darjah apa, kita kata darjah 4, darjah 5 kan. Jadi antara orang yang tak awal khatam Quran, pengajian, cara orang mengaji kan, orang mengaji kat kampung ada guru malam-malam kan. Jadi kita mengaji berpindah 2-3 orang guru. Jadi saya ingat lagi dia buat majlis di masjid, satu masjid tempat saya tu. Jadi saya ni sebagai wakil khatam. Boleh khatam Quran lah. Khatam ni maknanya boleh baca lah, bukan khatam hafal Quran kan, betul tak? Macam kan tanda awal tu mungkin kan kita katakan. Khatam Quran awal, sekolah rendah lagi kan. Kan dulu orang kadang-kadang 3 tak khatam Quran lagi ramai kan, betul tak? Jadi kita ni boleh cepat. Nak kata cepat, taklah cepat sangat, tapi kita awal khatam Quran tu satu, kita tengok petanda tu. Tapi bila kita remaja ni, kita terdedah lah, terutama di MRSM ni kita terdedah kepada apa kita kata,
cara hidup ke, biasalah kan sekolah-sekolah. Masa tu di MRSM ni dia punya apa kita panggil cara tarbiyah, cara didikan dia tu Islamik lagi. MRSM ni dia ada satu kelebihan juga. Guru-guru yang tarbiyah pelajar-pelajar MRSM satu ketika dululah, kebanyakan mereka ni dia habis maknanya lulusan daripada universiti-universiti di Amerika Syarikat. Jadi ada setengah mereka yang melibatkan diri dalam gerakan Islam, NGO yang ni kan. Jadi bila dia ditugaskan mengajar di sekolah di MRSM tu, mereka dia apply guru tu. Saya ingat lagi dulu kan, masa 3 di balik pulau, dia semayang jemaah, guru ustaz tu jaga, lepas tu dia dia bacakan hadis-hadis fadilah solat, fadilah Quran. Kan budak-budak kita masa tu taklah beri perhatian sangat kan, tak fokus sangat, tapi ada usaha. Tapi kesan tu ada. Kesan macam di Kota Baru juga kan. Kota Baru ni ramai juga kan guru-guru MRSM yang terlibat dalam usaha dakwah dan mereka ni terkenal kan, sehingga ada yang mati syahid di Filipina. Guru Cikgu Zaki kalau masyhur sana. Ramai pelajar-pelajar tahun 80-an mereka kenal. Maknanya jiwa Islamik tu kuat. Jadi kesan dia pelajar-pelajar dah dapat tarbiyah macam tu. Jadi dia membentuk suasana keagamaan di surau-surau di sekolah MRSM. Tapi kita masa tu saya sendirilah. Saya sendiri tidak ikut sangat. Saya lebih kepada ikut biasa budak-budak ikut rockers ni kan, kumpulan rock, kita follow juga, terlibat kan. Dia jadi macam yang biasa lah. Kadang-kadang kita pergi konsert pun kita pergi kan, kawan-kawan macam tu. Jadi hak kawan-kawan yang bersama kita tu dia pun jadi heran juga lah. Dia kata tiba-tiba jumpa lama 20 tahun tak jumpa, dengan keadaan kita macam ni, orang panggil ustaz, jadi heran juga. Terpaksa kita jadi ustaz ni. Terpaksa kita cerita sikit-sikit kan. Jadi sebenarnya saya tengok itulah tadi macam Ustaz Rahim tanya kan, mungkin bila katan tu kan, hidayah tu masa bila Allah nak bagi kita tak tahu kan. Kita sebagai anak kan, mungkin kerisauan ibu bapa kita pun macam tu juga. Mereka menjadi doa kita ni macam mana ni nak jadi musician ke apa ni kan. Jadi tengok, saya ingat saya pernah audition untuk ambil kursus diploma in music, ITM punya kan. Terpaksa kita menduga tu di Shah Alam pernah pergi, tapi masuk audition dia suruh main gitar, dia suruh apa semua kan, sebab nak masuk waktu tu music. Memang boleh main lah. Memang kita duk follow kita duk main gitar alat ni kan, kita duk follow lagu-lagu kan. Jadi kita sangat-sangat jadi minat perkara tu. Maknanya waktu tu tak ada pun duduk dalam keadaan yang membawa pada orang kata ada orang ni di peringkat ngaji lagi dia dah pakai kepiah. Tak ada. Maknanya ada. Jadi permulaan ni cerita ni saya tengok perubahan saya sendiri rasa kan, sebab ni pun kita bersantai ni pun kita panggil at-tahdis bin nikmah lah. Kerana kita cerita nak cerita macam mana Allah ubah kita. Sebab kita nak kata perubahan ni Ustaz. Satu kita nak berubah kalau Allah ubah diri kita. Betul tak? Dan kalau kita nak ubah pun kalau Allah tak ubah tak jadi juga. Betul tak? Hakikatnya kita kembali pada Allah lah. Kerana bila Allah kehendaki, Allah pilih seorang tu, kita tak tahu kan. Kita tak sangka keadaan kita macam mana akan jadi sebab tu. Jadi saya ingat lagi bila saya pergi ke ITM tu, dia ada 6 semester. Lepas tu semester yang pertama saya biasa tengok, semester kedua, semester ketiga tu saya mula berjinak-jinak dengan pusat Islam sana kan. Dia ada pusat Islam, masjid lah, pusat Islam. Kita jadi orang istiqamah duduk sana. Lepas tu saya mula nak ingin tahulah, saya tengok
Antaranya saya ingat saya beli Quran terjemahan, saya ingat tu antara titik-titik mula apa dia kandungan Quran ni. Kita dah baca-baca kan. Wah, kita dah main kita sendiri tanya pada diri kita kan, apakah isi kandungan Quran tu. Kita dah baca, jadi saya beli, jadi mula berminat ke arah tu. Dan minat ke arah tu tu kita titik permulaan. Titik mula kita berminat. Kadang selalunya orang yang mengaji sekolah agama sendiri pun dia tak main benda tu. Dia mengaji maknanya dia lalu je benda tu. Ya. Jadi sifat dalaman tertanya-tanya apa kandungan kita Quran yang kita baca selalu ni kan. Dia beli mula, lepas tu berjinak-jinak pusat Islam, aktiviti pusat Islam ni ikut. Kita ikut. Masa tu kita terdedah pada gerakan dakwah. Masa tu pun tahun 90-an Ustaz Rahim kan. Masa tu dakwah macam-macam lah, macam-macam jemaah. Jadi saya ni sifat terbuka lah kan. Kita join semua. Dia buat tamrin, kita pergi tamrin. Masa tu macam-macam lah. Jemaah Islam tengah kuat dan bertembung. Macam-macam. Jadi kita di ITM tu kita raih. Saya sendiri pun saya ikut mana-mana jemaah yang buat pun kita ikut, kita raih, kita program satu baik kan. Jalan. Baik jalan. Jadi hasil pada situlah sampai bila sampai satu SEM kita dipilih untuk satu subjek elektif lah. Subjek elektif ni dia pilih sama ada belajar Mandarin atau bahasa Arab. Salah satu lah untuk khusus perniagaan dan pengurusan ni, bahagian ni. Jadi saya memilih bahasa Arab masa tu. Bahasa Arab, belajar bahasa Arab kan. Bahasa Arab mudah lah, simple kan. Ikut follow sampai 3 semester jugalah. Lepas tu saya mula bergiat lepas semester ketiga. Kunci nampak dia perubahan berjinak dengan bahasa Arab tu kot. Yang dia mula tu. Antara juga faktor. Bahasa Arab pun kita ambil bahasa Arab lepas tu. Sebab kita dah mula, sebab kita berjinak dengan pusat Islam semua kan. Dia ada pilihan masa tu untuk belajar bahasa Mandarin pun boleh. Tapi saya pun masuk juga kelas Mandarin. Tapi saya daftar khusus bahasa Arab. Jadi kita terlibat cuti-cuti semester pun kita terlibat dengan tamrin dengan khuruj untuk usaha jemaah dakwah ni kan. Kita pergi. Jadi hasil pada tu kita dalam masa yang sama kita nampak kita 3 tahun dengan program tu. Dia jadi nampaklah kita punya perubahan kat situ kan. Ketenangan dia kan, jiwa tu, perubahan jiwa. Dia boleh berubah kat situ. Daripada awal kita berbeza. Dan kita masuk sampai kita keluar berbeza kan. Maknanya kita ada kekuatan, kita nampak dari tinggi semester 3, 4, 5 kan sampai 6 kan. Dia nampak ketara lah perubahan kita. Jadi kita mula berfikir daripada situ, daripada kita pernah dari 1 semester 2 sampai 3 baru bermula. Jadi aktiviti pun di sana pun macam tu lah. ATM ni pun macam MRSN jugalah, punya suasana je macam-macam pelajar kan. Jadi kita boleh berubah masa tu lah, ikut aktiviti pusat Islam. Nampak macam Islamik lah sikit lah, tapi waktu tu masih lagi kita kata mengikuti pengajian agama secara tak formal. Tak formal kita ikut lepas tu macam mana yang boleh ikut secara formal? Secara formal tu ceritanya ialah bila kita grad daripada ATM, kita dah rancang dah. Kita akan belajar usaha dakwah ni di India, Pakistan dan Bangladesh. Masa tu terlibat dengan tabligh kan? Masa tu lah usaha dakwah di tabligh, usaha dakwah dan tabligh tu terlibat dengan tabligh tu maknanya di ITM. Dia di ITM ni dia satu keistimewaan dia antara ITM ni dia ada link, dia punya seluruh cawangan seluruh Malaysia. Jadi masa tu kami habis grad, kami dah rancang grad ni kami akan ni yang terlibat dengan tabligh ni. Kita akan khurus di India, Pakistan, Bangladesh kan. Habis graduation kan. Kami pergi mesyuarat di Masjid India pada masa itu. Dan India di Kuala Lumpur. Masa tu markas tu di Masjid India. Jadi bekas ex-student ITM pun yang habis-habis, yang dah kerja dah habis, dia ambil berat. Dia ambil berat. Pelajar-pelajar ITM tahun ni, semester ni, berapa yang grad, berapa orang nak pergi. Dia atur, dia mesyuarat kan. Dia bantu apa yang boleh bantu kan. Jadi pergilah ke sana kan, di sana first time.
Pergi. Masa tu duk kerja lagi. Tak, masa tu baru grad, tak kerja lagi. Tak kerja lagi, baru grad tu. Kerja tu lepas Balik pada tu. Maknanya tu kali yang pertama khuruj. Khuruj kali pertama masa kita grad dengan student ITM Malaysia kan. Kebanyakan jemaah tu. Kita form 7-8 orang. Jemaah UiTM. Jemaah ITM. Student, semua student. Jadi perjalanan kita tu daripada KL kita pergi ke Batuah dengan kereta api pergi ke Bangkok kan. Bangkok, habiskan perjalanan di Bangkok tu kita terus ke Bangladesh, Tonggi Ijtima kan. Masa tu dia ada Tonggi Ijtima. Naik flight ya kapal terbang. Kalau ni naik apa? Naik train. Ya, naik train ke Bangkok, naik train sebab kita cari route yang termurah kan. Kita student ada duit apa, kurang duit lah kan. Yalah. Jadi cari route termurah tu kita pergi ke sana. Jadi pergi di Bangkok. Pada Bangkok tu flight ke Dhaka kan. Hadir istimak sana, pengalaman hadir istimak yang besar yang jutaan orang tu yang kalau kita tengok kita tahulah. Di Dhaka. Masyhur di Dhaka di Tonggi nama tempat dia kan. Tonggi istimak. Jadi daripada situ habiskan masa lebih kurang 40 hari di Bangladesh. Lepas tu kami masuk ke India pula. Daripada Kolkata. Rombongan tu juga. Bukan dari Kolkata, dari Dhaka ke Kolkata. India tu rasa masuk dengan jalan flight tak silap kapal terbang daripada Kolkata India kita safar dengan kereta api lah ke Delhi. Delhi dan kita habiskan masa datang pergi ke di markas di Nizamuddin di Delhi tu, markas dakwah untuk seluruh India bahkan untuk seluruh dunia lah kan. Lepas tu habiskan masa tu kita pergi ke Pakistan jalan darat lah. Di Lahore sampai ke Pakistan. Pakistan melalui jalan darat. Border dia Lahore tu Amritsar lah kat bawah Sikh banyak kan. Border dia masuk ke tu di wilayah Punjab. Jadi di sana kita sempat kita dengarlah kita masyayikh yang usaha dakwah ni, Maulana hebat-hebat lah kan. Mana Inamul Hasan rahmatullahi alaihi, mana Umar Palampuri rahmatullahi alaihi. Pamalah jadi kita dengar dia punya penerangan bayan-bayan mereka kan. Di Pakistan pun kita pergi, kita jumpa alim ulama sana kan. Jadi kita nampak tu suasana keagamaan di sana kan. Sana dia ada sistem madrasah kan. Pelajar-pelajar tahfiz pun ramai kan. Jadi dah establish dah di India, Pakistan, Bangladesh ni. Jadi lepas itu habis tu kami balik lah. Habis grad tu habis 4 bulan tu kami balik daripada Pakistan. Flight kembali 4 bulan tu perjalanan tu 4 bulan 40 hari yang duduk di Bangladesh tu. Dia setiap negara kita di India, Pakistan, Bangladesh ni 40 hari dia tertik dia nisab dia untuk khuruj 4 bulan ni dia tertikkan, dia nisabkan kita so habis satu cilah lah. Satu cilah ni maknanya 40 hari lah. Berdasarkan perubahan manusia tu berdasarkan 3 cilah kan dalam kandungan daripada 40 hari berubah daripada benih kan kepada daging tumbuh tulang. Dia berlepas 40 lepas 120 hari 4 bulan tu ditiupkan roh kan. Soalan roh agama tu untuk ahli-ahli sufi ke dia sebut cilah. Cilah kan. Cilah tu daripada perkataan Farsi kan. Cilah ni 40, nisab 40. Jadi 40. Di mana pun dia punya ni 40 tu lah. 40 kebiasaan ni kan. Seeloknya macam tu lah, tapi tidak ada paksaan lah. Kalau ada orang ada hal hatta habis 40 habis pulang pun diterima. Cuma kan? Falsafah dia macam tu lah. Falsafah terima. Maknanya pasal 40 tu yang tu lah. Sebab apa 40. Jadi lagi ni perubahan. Dan banyaklah kita kata betul banyaklah dalam agama kita kan. Nabi Musa dia bermunajat 30 hari, Allah suruh tambah 10 hari lagi 40 kan. Kita pun puasa kita kata apa lagi yang 40 kan. Kalau pondok-pondok dulu kan tak boleh balik kat rumah 40 hari. Selagi tak habis 40 hari kat pondok nak lekat tu nak kita kata jadikan satu benda tabiat. Dengan berterusan 40 hari. Hak Nabi
tak berubah 40. Kalau umur tak apa 40 masih lagi tak berubah lagi tu 40 juga. 40 juga. Jadi bukanlah kita kata itu sebagai boleh juga diambil kan sebagai dalil jugalah. Kan, jadi habis 120 hari tu kita pun baliklah. Jadi pada situ saya bila balik tu saya dah risau dah, sebab masa tu dah risau dah, kita kata sistem perbankan Islam tu tak ada lagi masa tu. Jadi kita terpaksa dikerja dengan konvensional. Jadi kita dah takut dah sebab mana kita jiwa mula tak tenang dah dengan tu. Dengan sistem bank ni sebab masa tu lah kan awal 90-an ada sikit lah masa tu. Kalau bank Islam ada dah. Tapi bukan ambil kursus Islamic banking pun kan? Tak ada, dia tak ada pun waktu tu tak ada lagi. Diploma banking tadi belajar sistem pegawai Islam macam ni, kewangan konvensional macam ni. Jadi kita pun ada fikir risau ni balik, kita tak ada kursus lain, terpaksa kita bekerja dalam industri bank ataupun tu. Jadi dah rasa dah nak elak dah. Sebab tu saya minta kerja kat bank Islam je. Dan dapat interview di Kuala Lumpur. Tapi nasib tak baik tak dapat dia bank Islam. Kan? Jadi terpaksa orang tua biasalah kita belajar ni kan ada kelulusan apa, minta lah kerja mana-mana bank kan. Kita dah faham kadang-kadang tu, kita faham dan kita belajar tentang riba. Konsep kita rasa macam takut jugalah kan. Yalah takut lah terlibat kan. Dah masuk dah perjalanan 40 hari tu mesti benda-benda ni selalu disebut. Jadi kita pun dah masa di ATM pun kita dah belajar sistem perbankan ni, dia unsur riba, interest kan. Jadi kita tak nak elak. Jadi saya pun dalam keadaan bila dapat ibu bapa pun kata kerjalah kan, dia tak tahu sangat kan. Iyalah. Kerjalah, kita kerja bank ni kata tak suasana macam tu kan. Dia memang berasaskan interest, bunga, riba tu tahu. Tak dapat lama. Tapi dalam fikiran tu mungkin setahun dua kot boleh kemah bahasa Arab ni balik-balik kita ingat macam tu kan. Penting ialah sarirah. Saya perasaan Nabi yang yang mungkinlah kita boleh sebut, kita boleh ambil salah satu contohnya